إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون وأعيذ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita di muka surat 10. Maka ini pun kalau dihimpun dengan syarat-syarat yang lain lagi, dihimpun dengan syarat-syarat yang lain lagi gatik, dan adalah Ahmad bin Hanbal hafaz 600,000 hadis. Berkata Abu Ishaq, tak kala duduk aku pada Jami' Mansur, nama satu tempat bagi fatwa hukum-hukum, menyebut aku akan ini masalah, maka berkata satu laki-laki, maka engkau hafaz engkau akan ini qadar, boleh engkau fatwakan manusia pada tempat ini? Maka jawabnya tidak, tetapi fatwa aku taklid akan perkataan mereka yang hafaz ia akan ini qadar. Intaha as-sawa'iqul ilahiyah, muka surat 24. InsyaAllah nak sambung kita ni, yang terdekat bicara kita mengenai hukum bertaklid dalam masalah fiqh. Itu rasanya ya. Sebelum pada itu bicara kita mengenai bertaklid pada masalah usuluddin. Dalam masalah usuluddin, kaedah kita yang disebut oleh jumhur ulama, sebolehnya bertaklid. Astagfirullah. Sebaiknya dengan kita berdalil. Bahkan hukum berdalil atas jumhur ulama dalam masalah usuluddin adalah wajib. Bahkan ada ulama mengatakan siapa ahli nazar, kalau tinggal belajar cuai dalam bab mengaji, sedangkan lain daripada bab belajar bab akidah ni boleh je mengaji dan faham, tapi meninggalkan belajar, meninggalkan nazar dalam kaedah berdalil masalah akidah, berdosa besar, asi, fasik. Bahkan ada ulama menghukumkan kufur orang yang bertaklid. Antara sebab dihukumkan kufur kerana orang taklid, dia ada keberangkalian untuk boleh ragu pada akidah dia. Antara kita bicara dulu macam tu, melainkan jika ada orang yang bertaklid ni, walaupun dia taklid, maksudnya dia tak berdalil, tapi dia sangat jazam, tak ada keraguan langsung dengan pegangan dia terhadap apa yang dia bertaklid.
Juga yang kita bicara terdekat itu mengenai orang-orang mengenai hukum dalam bab fiqh. Di sebaliknya bab fiqh ni kaedah disebut oleh ulama, sesiapa yang tak sampai pada martabat ijtihad tak boleh berijtihad dalam bab hukum. Maksud ijtihad ni dia tak erti istinbat. Tu istilah-istilah ulama kita lah kan. Apa mana ijtihad? Istinbat ni, istinbat ni maksudnya dia proses Al-Quran dan hadis dengan hadis Al-Quran yang dia sangat pakar, hafal, bahkan bukan saja hafal, nak jadi mujtahid ni antara syarat dia dengan beberapa syarat yang sangat banyak. Antara syarat dia menghafal kesemua hadis sehingga tidak ada yang terluput daripada hafalan dia apa yang dikatakan sabdaan Nabi SAW, semua dalam kepala dia, riwayat, matan dan riwayat, istilahnya sampai meliputi semua ilmu hadis, sehingga kan yang hadis palsu yang ada sebahagian daripada orang mereka cipta-ciptakan hadis yang palsu pun semua dalam kepala dia, dan dia tahu hadis-hadis tu matannya dan riwayatnya. Pula tu pakar dalam bab bagaimana nak menyelesaikan semua kontradaksi atau pencanggahan, nasih, mansukh, am, khas, mutlak, muqayyad, mujmal, mufassal, mutasyabih, muhkam. Semua perkara yang berkaitan dalam nas tu dia tahu kaifiat nak menyelesaikannya, dan dia ada disiplin yang tersendiri untuk menyelesaikan tersebut dengan Quran, hadis, dengan kaedah qiyas, ijma', ada istihsan, masalihul mursalah, uruf. Nak sebut semua tak apa ingat, jarang sebut, tapi ada disiplin dia, dan kemahiran dia tu pula dengan ada sifat iman, takwa pula, bukan takwa biasa tapi tahapnya wara', dan dia tak akan mengeluarkan hukum melainkan dia telah istikharah, sembahyang hajat, memohon pada Allah Ta'ala agar apa yang dikeluarkan hukum tu tepat macam mana kehendak Allah Ta'ala berdasarkan tunjuk ajar daripada sabdaan Nabi SAW. Buat pula ikut salul galur melalui sahabat tabi'in yang sampai kepada dia dengan disiplin yang demikian, antaranya dengan ilmu yang tersebut, dan dia berkelayakan untuk istinbat hukum, baru boleh tak taklid dalam fiqh, buat mazhab sendiri. Adapun orang yang tak sampai tahap mujtahid, kaedah dia dalam fiqh ni wajib taklid. Bila wajib taklid, maksudnya kita tak boleh, bahkan haram istinbat hukum daripada Al-Quran dan hadis sendiri, ikut kaedah sendiri, bahasa kasar dia ikut kepala otak sendiri. Itulah, walaupun tengok dia sebut tu Quran dan hadis, tapi dia tak ada disiplin ilmu macam mana kaifiat dan tata cara nak istinbat, bahkan yang kata nak istinbat, nak istidlal, bahkan yang kata nak istidlal, nak faham pun belum tahu lagi. Bahkan kalau tak ada terjemah, tak erti. Apatah lagi dengan bahasa Arab, nahu pun tunggal langgang, soroh pun lintang pukang, balaghah pun tak tentu arah. Macam mana nak boleh
istidlal, macam mana nak boleh istinbat, macam mana nak boleh jadi mujtahid, macam mana nak boleh jadi tak taklid. Wajiblah taklid. Itu yang antara lain kita bicara lepas, antara yang disebut kalau ada orang yang hafal 400,000 hadis kan, baru boleh dinamakan faqih. Bukan mujtahid. 400,000 hadis matan dan sanad, kenal semua ahli-ahli rawi, periwayat-periwayat hadis tersebut semua dalam kepala dia, semua rijal ruah ni, orang perawi-perawi hadis ni semua dalam kepala dia. Dia kenal siapa yang siqah tak siqah, adil tak adil, pelupa tak pelupa, fasik tak fasik, orang yang kuat tak kuat ingatan, semua dalam hafalan dia. Kalau takat 300,000 tak panggil faqih lagi, 400,000 hadis baru panggil faqih. Jauh ni. Ini dia nak sambung. Maka ini pun kata dia, kalau dihimpun dengan syarat-syarat yang lain lagi gatik. Nak nama fiqh ni bukan saja hadis yang dihafal, tapi ada syarat-syarat lain lagi. Antara syarat lain tu sudah semestinya pasal hafalan saja tak cukup kan? Mestilah nahwu saraf, pasti pasal dia asas nak memahamkan bahasa Arab. Nahwu saraf saja pun tak cukup, pasal bahasa kena hafal bahasa pula. Nak hafal lughah dia kena ada marji' dia, semua syair-syair Arab dalam kepala dia. Istilahnya diwanul syuara, himpunan syair-syair yang dikarang oleh ulama-ulama. Begitu juga orang-orang Arab yang nak jadikan rujukan bahasa Arab, asal bahasa Arab, lughah mana apa, lughatan makna apa, asal-asal waktu Quran turun, asal bahasa Arab penggunaan dia macam mana, syair mana yang menunjukkan makna macam ni, syair apa. Pasal rujukan bahasa Arab ni semua syair, boleh kata semua syair. Jadi semua tu dalam kepala. 400,000 hadis, nahwu saraf, balaghah, nasikh mansukh, am, mutlak, mujmal, mufassal, baru faqih. Faqih belum mujtahid lagi. Tu bayang tengok siapa dia mujtahid tu. Satu macam mana berpuak zaman ni kita pelik. Imam mujtahid seumpama Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, dia boleh kata Imam Syafi'i tak tahu hadis ni. Kita dengar tu pun pelik lah. Pasal bila ada hadis yang dia orang tak tahu, maksudnya dia tak layak jadi mujtahid. Puak yang dok kata Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali ni, kata dia yang ni pun ada yang tak tahu hadis ni, dia tak jumpa hadis ni. Hak demo yang cakap macam tu demo ni Quran pun tak apa. Imam Syafi'i ni bukan kata apa, satu hari 30 juzuk amalan harian. Macam kita subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 tu, yang ke-34 nya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu, dia 30 juzuk tu macam tu hari-hari. Itu hafal, itu kita tak amalan. Hafalan tu hal, amalan. Lepas tu kiraat, tak ada boleh kata kiraat ni yang mutawatir ni memang duduk dalam kepala dengan 7 kiraat dengan riwayat, bahkan atas nama mutawatir 10 kiraat dengan riwayat dia. Lepas tu segala turuk-turuk dia semua dalam kepala. Dia boleh baca mana-mana wajah kiraat, mana-mana wajah turuk daripada kiraat-kiraat dan riwayat yang ada dengan turuknya. Dia boleh baca gitu aja, turuk ni, riwayat ni, hadis, hadis apa ni, riwayat siapa, boleh sebut yang tu ya, macam ayat kan. Yang ni hadis 40 tak apa, Quran pun tak kerti, tanya makhraj huruf pun tak pandai. Saya berani sebut itu, saya pengalaman ngajar banyak kan. Jumpa budak Hafiz,
dah hafiz saja, kiraat pun tak kerti. Kalau ada kiraat pun kita ngaji kiraat, tanya kiraat tunggang langgang. Kerana nama kiraat, bukan nama kiraat, wajah kiraat, nama qurra yang 7 pun tak tahu, riwayat pun tak tahu. Tanya turu lagi kata saya nak sebut ni yang saya sebodoh saya ni, tanya orang-orang macam tu kan. Tapi dia orang tak nak pakai mazhab, fiqh tak mau pakai mazhab. Allahumma salli ala Muhammad. Bahkan sibuk tanya mana dalil, Quran dah orang dah mana baca, Arab tak kerti apa. Tanya Pak El pun tak kerti. Pelik sikit kita jumpa zaman lah ni. Tapi fiqh tak nak taklid, nak jadi ahli mujtahid. Sikitlah tengok ragam tu, kata kelang kabut dah orang zaman lah ni. Antara sebab ni kita tengok pasal suasana pembelajaran lah ni dia ke arah tu. Walaupun jahil, berdengung, bengong, saya punya bahasa macam tu lah, tak erti apa dalam bab-bab agama ni. Quran pun teruk kan, langgar gitu je tajwid. Nak kata takwa dari sudut zikrullah, tauhid, sentiasa tauhid ke Allah Ta'ala, tahu kefiat-kefiat akidah macam mana nak mentauhid ke Allah Ta'ala, jauh sekali. Jaga mata, jaga telinga, jaga makan minum. Daging kartel tu berapa kilo dia makan, tahu apa ekor, bakal lembu dia telan tak tu deh. Mufi bahasa gitu dah kan. Itu kartel. Hari dah makan lemak-lemak jelatin babi tak babi tu. Pasal nak sebut warak ke dia, maksud saya nak sebut tu macam tu. Ada warak lah. Imam dulu warak. Bahkannya kata imam-imam mujtahid tu, saya nak jana. Kita sebut inilah, saya kisah mengaji ni pasal yang ni Tok Guru cerita dalam kitab pun sebut. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, dalam proses dia belajar, dia ngapal ilmu ni, dia pernah mengadu kat guru dia. Guru dia nama Waqi'. Kata dia dalam syair yang satu, syair yang sangat masyhur, Imam Syafi'i kata apa? Syakautu ila waqi'in bisu'i hifzi farshadani bitarkil ma'asi fa innal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Kata dia, syakautu ila waqi'in bisu'i hifzi, aku pernah mengadu kat guru aku bernama Waqi', buruk hafalan. Tu satu hari 30 juzuk tu. Zaman tak ada internet tu. Tak ada fahsyak mungkar arak judi macam zaman kita lah ni, tak ada weh. Dia duduk pun zaman tabi'in lagi weh. Zaman dia zaman ada lagi Sufyan Al-Thawri, zaman dia ada Hasan Al-Basri, zaman dia redam jumpa ulama-ulama besar tu. Allahumma salli ala sayyidina. Apa saya nak sebut tadi? Bila dia mengadu, kata dia buruk hafalan dia. Guru dia kata apa? Farshadani ila tarkil ma'asi. Guru dia tunjuk kaedah nak bagi ingat hafalan ni, kata dia tinggalkan maksiat. Agak-agak maksiat apa yang tok guru dia suruh tinggal. Bukan maksiat tinggal sembahyang, maksiat tak puasa, pergi curi sana curi sini. Maksiat dia maksiat lalai. Tu 30 Quran juzuk satu hari lalai lagi. Uish, tak tahu lah. Saya tak tahu takwa Imam Syafi'i tu macam mana. Saya nak cerita apa? Dalam keadaan dia duk hafal Quran, ulang Quran satu hari, amalan dia 30 juzuk, duk ngapai semua kitab hadis apa semua ni, tu pun dia kata ingatan aku tak kuat, saya tak ingat. Ada syarahan ulama sebut macam mana ingatan yang dimaksud, yang dia mengadu kat guru ke dia kata dia tak ingat tu apa dia. Tapi nak sebut guru dia bagi panduan tinggal dosa, semestinya dosa tu bukan macam kita punya dosa, tapi keadaan dia tetap tinggal dosa. Apa saya nak sebut tadi? Dia kata orang macam ni boleh dikritik, kata tak reti hadis,
Fiqah dia macam tak laku. Puak-puak lah ni, Allah tak tahulah, duk tengok internet ya, tidur buku apa tak tahulah, subuh tak tahu. Bahkan kita berani kata gini, apa, katalah misalnya ada orang ni dia duduk satu tempat, bola banggu batu lah, senang kan, duduk sini lah, duduk banggu batu. Dia ni lah orang yang tak mau taklid ni, dia mujtahid ni kan. Dia tak mau taklid ni, katalah dia duduk manggul batu ni, pegelah hulu ni orang sedang kena, saya sebut pegelah hulu selalu dah, dia duduk pegelah hulu. Selama kita duduk sembahyang kat pegelah hulu ni, tak bisa nampak muka dia sembahyang jemaah kat masjid, tapi dia duduk pegelah hulu, tapi tak bisa tengok muka dia sembahyang jemaah. Saya pegelah hulu ni, saya suka ronda dulu kan, pergi sembahyang masjid, tak masjid Kuat Luar, tak pergi masjid Keruh, pergi Biu, pergi masjid Kuat Ulu. Saya rajin dulu, sekali-sekali pergi masjid Air Panas. Dulu rajin lah, tadi tak ada lah, masa tu tak ada. Dulu saya rajin pergi Maya tu. Saya nak bagi contoh tu ya. Kalau dia duduk kawasan Pegelah Hulu, rumah dia pula kawasan macam ni, sepatutnya bila dia duduk di rumah ni, jemaah sembahyang waktu mesti ada. Pasal takwa weh. Tak biasa nampak muka. Katalah ada orang ni misalnya dia duduk mengkuang, siapa dia duduk mengkuang tak tahu lah ni. Tak biasa tengok sembahyang jemaah ke masjid, walaupun ada kat rumah, tapi tak nak jadi muqallid, nak jadi mujtahid. Astagfirullah, tak saya kata itu. Itu dah ilmu tu saya semak. Macam itulah, saya tak boleh saya sebut ni, saya nak sebut common sense ni, common knowledge ya. Orang yang macam tu lani ni, Quran pun kelang kabut, Nahu pun bangkut, Surah pun kelang kabut, balaghah apa lah, so saya silap, tak erti nak sebut. Maka kata dia, ini pun jadi yang dia kata 400,000 ni boleh nama pakai dengan tengok syarat-syarat lain katik. Maksudnya tengok syarat lain juga tu, bukan tengok hanya semata-mata 400,000 hadis tu kan. Dan adalah Imam Ahmad bin Hanbal, dia ni hafaz 600,000 hadis. Ini atas angka yang disebutlah. Bahkan seingat saya, kalau ulama mujtahid ni, dia bukan saja takat 600,000, bahkan istilahnya dia ihatah dalam bab hadis, hingga ihatah maksudnya liput, tak ada benda hadis yang tertinggal. Allah. Bahkan kalau yang maudhu' yang orang reka pun, dia tahu siapa yang reka dan apa dia hadis rekaan itu. Yang ni atas sebut, kata di hafalan ni, angka dia banyak mana. Berkata Abu Ishaq, tak kala duduk aku pada bukan jami' tu, tulis Jam'ul Mansur, nama satu tempat bagi fatwa hukum. Pada zaman dia ada satu tempat yang dipanggil Jam'ul Mansur, tempat-tempat hakim, tempat-tempat untuk berfatwa hukum. Menyebut aku akan ini masalah, menyebut dia masalah ni, ada satu masalah disebut. Maka berkata satu laki-laki, maka engkau hafaz, engkau akan ini qadar, boleh engkau fatwakan manusia pada tempat ini. Ada satu orang kata, kalau engkau hafal 600,000 hadis ni, engkau duduk tempat fatwa ni, engkau boleh menjadi ahli fatwa. Maka jawabnya, jawab bagi Abu Ishaq tu, tidak, kata dia, tak boleh lagi. Tetapi fatwa dia, Syekh Abu Ishaq ni kata, tetapi fatwa aku taklid akan perkataan mereka itu yang hafaz ia akan ini qadar. Tak apa faham lah cerita dia tu.
Fatwa aku taklid akan perkataan mereka yang hafaz ia akan ini konar. Yang nak ibu hadis tu. Kata Abu Ishaq ni, mungkin macam ni maksud dia, orang yang hafal 600,000 hadis ni pun, kata dia, kalau faham tu yang lain daripada Ahmad bin Hanbal, walaupun hafal 600,000 hadis, dah sampai tahap tu pun masih bertaklid lagi. Dia ambil ni intaha kitab Sawa'iqul Ilahiyah, muka surat 24. Kitab ni kitab khas, tak ingat saya siapa pengarang dia. Kitab khas lawan Wahabi, menolak kefahaman orang-orang yang menolak imam-imam mujtahid macam Wahabi tu, tak nak pakai mazhab tapi masih mengikut Syekh Ibn Taymiyah. Kitab ni, kitab Sawa'iq Uluhiyah ni, panah peti ketuhanan. Maksudnya siapa duk itikad tak betul tu, kena sama peti lah dengan kitab ni. Kitab tu memang sojah sungguh. Ada ni lama tak pegang kitab ni. Zaman dia karang kitab ni zaman saya duk pegang kitab tu. Lama tak pegang. Apa ni? Baik. Cuma dia nak sebut apa? Dengan apa dia bagi misal tu, orang yang hafal hadis banyak tu pun kalau tak cukup syarat-syarat yang lain untuk jadi ahli mujtahid, 600,000 hadis pun masih ahli taklid lagi. Cuma zaman lah ni, itu pun saya dah sebut, manusia terkecoh. Jangan kata orang lain kan, manusia orang awam ni, manusia khasnya yang dilantik sebagai ahli majlis fatwa, kalau dia tak kenal diri apa kedudukan sebenarnya ahli majlis fatwa zaman lah ni, dia akan merasa bila dia jadi ahli majlis fatwa, dia boleh berfatwa. Itu masalah. Saya mengaji masa arwah Tugu Batih lah. Dia memang baca kitab macam-macam, dia sebut dah kan. Dia memang salah seorang daripada ahli majlis fatwa. Kata dia, bahkan dalam kitab-kitab ulama kita pun sebut dah. Dia pun sebut tu apa yang sebut dalam kitab-kitab ulama lah. Bila syarat yang ada kat kita ni tak cukup, bila dilantik jadi ahli majlis fatwa, janganlah jadi gurur, kata dia. Jangan jadi tertipu. Kita ni baca Quran berteruk, dah amalan pun sikit. Hadis ni kata dia bukan duk apa-apa dah. Dilantik jadi ahli fatwa, jangan duk berasa kita boleh tubik fatwa dah. Kita pun taklid lagi. Nak keluar hukum tu pun, walaupun atas nama ahli majlis fatwa, kena rujuk pada kitab-kitab ulama untuk tengok apa fatwa ulama, kitab-kitab ulama. Dia kata tu kena sebut kitab apa, nukil muka surat berapa, juzuk berapa. Ahli majlis fatwa lah ni, tu disiplin dia. Bukan baca hadis fatwa, baca hadis, baca Quran fatwa, bukan. Kena sebut kitab ulama ini muka surat berapa. Ada kitab yang menyalahi pendapat dia, yang ni berapa pendapat dia sebut, ke depan nukil semua. Itu pendapat yang paling sahih dalam kitab ni macam ni. Pendapat kedua kata macam ni, pendapat ketiga macam ni. Disiplin dia pula kena ambil pendapat yang ashahul aqwal. Pendapat yang paling sahih, pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling aujuh. Kalau ada asal al-hab dalam fiqh ni macam ni. Untuk kita nak pakai asal dia pakai hak ni. Ni hukum yang dipakai. Bukan ahli majlis fatwa. Itu tugas dah. Sebut kitab dia ni yang ni. Yang ni hukum yang ada. Bukan pergi tengok Al-Quran hadis tubik fatwa. Bukan macam tu. Zaman lah ni tu saya kata, bukan orang awam saja tertipu dengan istilah ahli majlis fatwa ni. Orang ahli majlis fatwa tu pun tertipu di atas tak ertinya dia dengan hukum agama syarak. Kitab mazhab Syafi'i pun ada yang tak biasa khatam, tapi dia rasa dia ahli majlis fatwa yang boleh keluar fatwa. Itu masalah.
Kita dengar mengelak. Itu saya ada sebut, dan memang ulama kita istilah ahli majlis fatwa, bahkan mufti-mufti lah ni, dia bukan mufti yang sebut dalam kitab tu. Dalam kitab ni bila sebut mufti, maksud dia mujtahid. Kalau al-hakim pun, al-hakim walaupun dia muqallid, tapi dia ada kebolehan untuk ijtihad, untuk ambil akwal yang ada sebut oleh ulama, untuk dia nak jatuhkan satu hukum tu apa. Itu hakim, qadi. Itu asal jawatan qadi dan hakim yang sebut dalam kitab. Zaman lah ni, kalau hakim, qadi, bahkan kalau nama mufti pun dilantik, mufti betul mufti ya. Tak, istilah kitab tak layak pun, jangan kata nak jadi mufti. Nak jadi muqallid pun kelam kabut lagi. Yang ni kalau dilantik jadi mufti macam mana? Yang ni dipanggil mufti darurah. Kalau hakim pun hakim darurat. Darurah aku tak faham kan. Hakim darurat, mufti darurat, qadi darurat, PTA darurat, ustaz darurat. Kalau saya dia mau berbuat title tok guru tu, saya pun tok guru darurat kan. Apa maksud tok guru darurat ni? Dah tak ada orang yang lebih reti daripada kita. Kita je yang reti pun. Kita yang duk reti ni pun tak reti lagi. Ya, itulah dia panggil tok guru darurat. Kalau terah kita yang tak reti yang macam ni pun tak reti lagi, yang tak reti pada kita ni kok reti lebih pada kita kot. Itulah. Kalau ada nak kata macam ni, aku nak panggil hang, aku nak jemput duduk sini, aku nak tukar nama. Nak buh ke hang? Situ Pasal kita yang bodoh ni pun, memang kita bodoh lah. Nak kata darurat ni, dia kata kita bodoh. Kalau hang pandai, aku nak suruh hang jadi tok guru duduk sini, aku nak mengaji dengan hang. Aku tahu lah, aku tok guru darurat. Tak ada orang yang lebih pandai daripada kita yang nak boleh duduk tempat ni, bagi amanah boleh lari. Ambil gil lah. Dah tak ada orang, sayang tempat, tengok ada tanah haudah macam ni, duduk pergi lah. Saya nak sebut kat saya dulu lah. Terah kita reti macam ni, turun kita mengaji dengan tok guru ni, kitab yang kita dah khatam macam ni. Dia rasa takut nak silap keluar hukum. Kita semua ni pun pengalaman tok guru yang kita duk, kalau bahasa sini panggil apa, duk riang-riang lagi, duk dengar perkataan tok guru ni, panas lagi ni. Dengar tok guru ni kata macam ni, tok guru ni kata macam ni, tok guru ni kata macam ni, tok guru ni kata macam ni. Panas lagi, ada yang duk pasti panas lagi duk dengar ni. Yang dia orang ni tak pernah berguru pun, baca buku itu ya. Tapi yang ni mujtahid. Tak nak pakai mazhab. Andai dia mana? Berani. Bahasa mudah dia berani. Berani apa? Berani guna kepala otak dia untuk dia keluar hukum. Tak pula mengaku mujtahid. Itu saya ada sebut istilah. Dia mahu gunakan istilah apa? Kami bukan mujtahid, kami pun tak taklid, kami mutabi'. Itu ayat nak pelepas diri lah. Tak ada dua antara istilah tu apa mutabi', tak ada. Kaedah ulama tak taklid, mujtahid. Imam Nawawi handai teratur pun muqallid Imam Syafi'i. Allahumma salli ala. Dia orang selalu buat dalil bodoh sikit. Lawak dengar. Dia kata apa? Kita tak boleh taklid, cuba tengok kata dia. Kena jadi ahli ijtihad. Imam Syafi'i belajar Imam Malik, dia tak ikut Imam Malik, dia ijtihad dia sendiri, dia buat mazhab dia. Dia pergi situ. Ahmad bin Hanbal belajar dengan Imam Syafi'i pun tak ikut Imam Syafi'i. Memanglah dia tak ikut, pasal dia duduk tahap mujtahid. Satu dia tak ikut. Ada bapak tu dah bercakap itu, kita dengar gelak Kalau lah ni dia orang berbuah ikon gelak tu kan, potong video tu, potong berbuah yang buat yang gelak tu. Tak tahu lah. Walaupun bukanlah satu kaedah kita buat macam tu kan, tapi nak kata gelak ni patutnya kena gelak macam tu. Astagfirullah. Selesai satu sudut kita macam tu. Jadi nak sebut apa, bukan senang nak pergi duduk tahap mujtahid, nak duduk tempat faqih pun susah. Yang kita ni kitab Imam Mazhab Syafi'i pun tak biasa khatam, hafal jauh sekali.
Kalau zaman lah ni lah, matan royah wa takrib, apa ya? Mata Abi Syuja' tu, mata royah wa takrib lah kamu tanya. Matan royah wa takrib, hak tu pun tak, bukan kata apa ya, belajar pun tak bisa. Kalau dalam mazhab Syafi'i, matan Zubat biasa jumpa tak? Zubat apa tu? Tak bisa dengar. Matan Zubat pun tak tahu. Cuba sebut lima baris matan Zubat mana-mana. Sebut pergi 5 baris. Dia ada 1000 baris lebih. 5 baris mana-mana matan Zubat. Sebut tak? Tak tahu apa. Tapi tak nak ikut mazhab. Nak jadi mujtahid, mana dalil? Quran mana? Hadis mana? Tu kita tengok terbakar apa ni. Tapi bukan terbakar apa, pasal terbakar tu hailah barang dah, tapi kesiannya ni puak-puak ni tak reti apa bala, tapi nak jadi mujtahid. Pasal zaman lah ni suasana dia, manusia orang awam pun, hatta orang awam pun dilatih mana dalil. Dia jadi bala macam tu. Sedangkan kita bagi dalil depan mata dia tak nampak. Allah sebutlah tentu sikit. Terau tu mufti yang ada pun mufti darurat, tambah orang awam. Darurat di atas darurat. Baik. Anak-anak yang dikasihi, janganlah kita terkeliru dengan bawakan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia nak mula masuk ni. Janganlah terkeliru dengan bawakan pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Siapa dia ni? Iaitu macam mana ni pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab ni? Masing-masing tafsirkan Quran. Pegang Quran tu, mengajar ni. Bukan tengok kitab-kitab fiqh, tauhid apa yang nasihat tu. Pegang Quran tu, buka tu, tengok terjemahan tu, tafsir isu semasa, buka Quran, firman Allah Ta'ala, isu semasa tu, teror tu. Masya Allah. Masing-masing tafsirkan Quran dengan semata-mata kenampakan sendiri. Maksudnya apa dia faham daripada Quran tu dia baca, apa dia faham dengan dia punya disiplin ilmu pun tak ada. Nahu surah kalau tanya kelang kabut, tambah tanya takdir kalam takdir, apa yang ada dalam Quran ni rasa apa sabik lahik tak reti dah, sebab nuzul apa lagi jauh lah. Dia tafsir ni semata-mata kenampakan sendiri dan tidak menghirau mereka itu akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Terjemah dia, siapa-siapa mentafsirkan Quran dengan semata-mata kenampakan diri sendiri, masuk kenampakan diri sendiri tu, yang tu terjemah dia bira'yihi tu, dengan pandangan, kalau bahasa kita sebut apa ni, dengan kepala otak dia sendiri, disiplin dia tak ada. Nahu tak erti nahu sorab nak tafsir macam mana? Pasal dia tak tahu siapa fa'il, siapa maf'ul, syarat, jawab syarat, jazim tak jazim, itu baru i'rab, belum dari sudut makna dia. Macam nak bahas. Kalau saya suka orang tafsir ni, kalau duduk depan saya nak tanya satu-satu. Kita tarik kulit dia sebiji satu-satu. Tanya. Bagi nampak cerdik dia. Tu je. Jadi aku yang reti macam ni pun aku taklid. Hang tak reti apa ni, hang berani tafsir. Handai berani mu sungguh. Berani sungguh mu sedia tempat dalam neraka. Maka hendaklah mensediakan tempat duduknya dalam neraka. Itu adalah.
Tu kebanyakan khasnya kalau saya ngaji ada tok gurunya memang dok sebut. Tambah hak Wahabi yang dok kata Allah ni memang duk atas arah. Siap tafsir dia atas ni, bukan atas ni arah dia duk atas ni. Atas arah tu, atas tu atas dia atas lagi. Ni ubah ni. Fassarul Quran bi ra'yi. Tafsir Quran dengan kepala otak dia. Bahasa kasar gitulah. Dia tafsir Quran dengan kenampakan diri ni. Pada dia itulah huraian tafsir yang hampa semua tak faham. Aku faham tafsir. Dan adalah Muhammad bin Abdul Wahab, perintah ia kepada pengikut-pengikut dia bahawa berijtihad dengan semata-mata faham jua. Memang galakan, suruhan, anjuran, sebaran, didikan mereka macam ni. Kita pun kalau tengok tutup guru kita yang duk himpun semua benda-benda macam ni, semua ada disebut rujukan kitab apa. Bahkan kita tak payah tengok Muhammad bin Abdul Wahab tu, tengok yang pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab pun macam tu. Tak jumpa tengok keliling kita yang ada pahaman-pahaman macam ni, tak mau pakai mazhab, tak mau pakai fiqh, Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali ni tak mau. Kata dia, kita bukan tak kita nak balik pada Al-Quran dan hadis, balik pada hukum asal. Yang ni ulama-ulama tak maksum. Yang ni ya, kita dah dengar orang sebut selalu ulama tak maksum. Daripada ikut ulama, baik kita ikut Nabi, baik kita ikut Quran. Nampak? Retorik dia, ayat dia macam tu. Kita tak payah tengok kitab Muhammad bin Abdul Wahab, kata mana Muhammad bin Abdul Wahab macam tu. Tak payah mana Muhammad bin Abdul Wahab macam tu. Orang cakap macam tu. Memang dia orang cakap gitu. Tapi dalam masa yang sama tengok juga Albani kata tengok tafsir Quran, apa tengok tafsir, tengok Al-Quran dan hadis, tengok juga mufassirin, tengok ya. Tapi dia tengok mufassirin, dia pun tak tahu nahu soroh yang mufassirin boleh hurai tu pasal itu, pasal apa tu. Dia atas ambil pendapat itu. Kalau tanya disiplin tak erti. Pasal ni orang memang bukan ahli disiplin. Kalau ambil pendapat pun no. Bila ambil pendapat, maksudnya dia bukan tengok Al-Quran dah hadis tu mentah-mentah. Dia bukan, dia tengok pendapat juga. Jadi kenapa ambil pendapat tu? Kalau ikut disiplin tengok Quran hadis sendiri ni, ambil Quran hadis tu, sebut tengok kaedah istinbat daripada Quran hadis tu. Aku nak dengar tu. Fi'il, fa'il, syarat, mana maf'ul mutlak, taukid. Tak biasa dengar dia orang sebut itu. Dia orang bukan ahli. Kalau sebut pun nampak kantoi apa dia. Nampak cerdik dia orang tu. Cerdik tu lawan dia. Alah maksud dia. Sebut nahu, pun lagi tengah langgang i'rab pun salah. Takdir kalam tak kena. Maksud apa? Dan memang dia bukan ahli. Tapi berani tafsir dengan kepala otak sendiri. Jadi dia pahaman Muhammad bin Abdul Wahab ni, dia memang perintah pengikut-pengikut dia. Bahkan kita tengok hasil daripada apa yang dia sebut ni, doktrin yang telah diajar ni, sampai sekarang lah semua pahaman-pahaman yang macam ni, yang tak mau pakai mazhab ni, semua kononnya nak balik pada Quran dan hadis. Dan memang ayat yang selalu sangat jadi zikir sebutan di mulut mereka apa dia? Ulama tak masuk, ulama tak masuk. Ulama dengan Nabi nak ikut apa? Baik kita ikut Nabi daripada ikut ulama. Ulama tak masuk, Nabi masuk. Ayat tu dia sebenarnya ayat untuk menegak benang basah. Dia memang betul ayat tu, tapi istilah juga itu saya pernah sebut, dia ialah kalimatul haq yuridu bihal batil. Dia perkataan tu betul balik pada hadis, tapi kalimah yang betul, ayat yang betul, tapi yang dikedaki yang dia orang nak maksud dengan tu adalah salah. Masalah apa? Memang dia orang balik pada hadis, tapi dia bukan hadis yang sepatutnya dipaham daripada hadis ataupun Quran, tapi dia ambil hanya terjemahan hadis. Ataupun ambil zahir hadis, ambil zahir Quran. Okay.
dan bahawa menghukum dengan kenampakan juga. Dan memang dia menghukum dengan apa yang dia nampak juga. Dan melarangkan mengambil peduli kitab-kitab ulama. Dia dah kitab fikah, sebut kitab fikah je dia baca baik mula. Mana hadis? Kalau sebut pendapat pun mana dalil? Kaedah ulama kita sebut macam ni. Kalau sebut fikah ni, dia bukan gaduh dalil lah. Fikah dia hukum-hukum istimbat. Kita hukum istimbat yang dah diijtihad oleh ulama mengikut qawaid yang mereka dah faham, dan ada qawaid mazhab yang dia ikut. Dengan tu keluarlah hukum fikah. Bukan kena tanya dalil. Pasal nama apa muqallid. Kita ikut apa-apa yang mereka dah istimbat dengan kaedah mereka, dengan disiplin ulama-ulama mujtahid. Baik. Dia orang ni memang tak peduli kita ulama, kerana ada padanya yang sebenar dan yang karut pada sangkaannya. Jadi ada benda yang pada sangkaan mereka, yang ni benar, yang ni karut, mengikut sangkaan mereka kan. Pada demo yang benar ikut sabda Nabi, macam mana mereka sangka ulama-ulama ni semua karut, ikut pandangan mereka. Kaedah kita ulama mujtahid ni, mereka takkan berani dengan takwa mereka ni. Mereka ni memang semestinya ambil daripada Al-Quran hadis. Mereka pula ahli nak faham Quran dan hadis. Hati kaedah kita, ulama-ulama kita dah sebut. Pahaman passion baru nama kaum muda Muhammad bin Abdul Wahab ni macam ni. Dan adalah segala keburukan Muhammad bin Abdul Wahab ini telah diterangkan dalam 2 buah kitab dengan panjang lebar. Satunya kata dia dalam kitab nama As-Sawa'iqul Ilahiyah fi raddi 'alal Wahhabiyah. Panah peti ketuhanan, maksudnya macam itulah bahasa terjemah kan, untuk menolak pahaman-pahaman Wahabi. Nak kata saya pegang kitab ni, kalau lagi saya baca, saya ngajar, saya terajang Wahabi, saya baca, saya terajang Wahabi. Ya. Memang terajang sungguh Wahabi kitab ni. Satu banyak lebar kitab ni, tebal jugalah, tapi bahasa Arab itulah sikit kan. Bagi saudara yang mengarang dia, siapa dia ni? Yang mengarang dia saudara Muhammad bin Abdul Wahab, yang seibu sebapak dia dengan Muhammad bin Abdul Wahab ni. Siapa dia? Abang dia sendiri, nama dia Syekh Sulaiman bin Abdul Wahab. Abang dia sendiri tulis keburukan adik dia yang tak betul perjalanan bab akidah dia, bab fiqh dia. Abang tulis. Boleh faham? Kita tulis Muhammad bin Abdul Wahab ni, kok kita tak kenal. Abang mau kata adik Semil. Ada orang yang jadi pengkagum Muhammad bin Abdul Wahab. Kadang-kadang Tok Peti dia ni, Tok Peti mufti lah kan. Oh, saya bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, tapi saya sangat kagum dengan Muhammad bin Abdul Wahab. Abang dia pun kata sesat. Yang kedua, dalam kitab Ad-Duraru Saniyah, Duraru Saniyah fi raddi 'ala al-Wahhabiyah, bagi Sayyid Ahmad bin Sayyid Zaini Dahlan. Nama jangan tengok silap. Muhammad bin Sayyid Zaini Dahlan. Baik, maka apabila puak kita perhati dengan insaf akan perkataan yang di dalam 2 kitab ini dari awal sampai akhir, maka yakinlah kita akan buruknya pahaman Muhammad bin Abdul Wahab ni dan palsunya Muhammad bin Abdul Wahab ni. Kita tolong baca ya perkataan tutup guru ulama kita ni. Tidak layak sekali-kali kita buat terus bagi kita dan anak cucu kita
Iqra ila akhiri tu maksudnya anak cucu cicit piuk perak sampai ke belakang tu. Kerana terlalu kerana berlaku padanya pada Muhammad bin Abdul Wahab ni mengkufurkan orang yang menziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Muhammad antara pahaman Muhammad bin Abdul Wahab. Ziarah kubur Nabi jadi kafir. Yang tu yang zaman lah ni puak-puak geng-geng pahaman Muhammad bin Abdul Wahab ni aci gi kubur ya. Pi kubur Nabi pun kafir. Masa tu dia orang istilahkan siapa pergi ziarah kubur, tambah pergi berduyun-duyun ramai-ramai pergi duduk kubur, tambah duduk baca tahlil kubur, duduk baca Quran kat kubur, apa saja pergi ziarah kubur je, dia kata apa? Kafir terus. Okey apa? Pergi ziarah kubur Nabi pun kafir. Siapa dia? Tok Guru besar dia aja, Muhammad bin Abdul Wahab aja itu. Dan mereka ni pandang rendah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu pandang rendah tak pandang rendah? Dia boleh kata Nabi Muhammad ni dia ada syahwat dengan perempuan. Sama ya. Nabi Muhammad pun asal dia sesat. Sama dia tak ada hormat langsung dengan Nabi. Nabi Adam ni mereka pun buat dosa. Mereka buat dosa. Nabi Yunus dosa lari pada kaum dia tak mengaji bab akidah. Macam mana nak mentakzimkan nabi-nabi, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdalul makhluqat pun dia kata Nabi Muhammad pun dulu sesat. Nabi Muhammad dulu pun mak kapung ya. Allah Taala perhati. Lepas tu baru Allah Taala lantik jadi nabi. Pahaman-pahaman macam ni dia memang dengan Nabi Muhammad pun tak ada hormat lah. Kita akan tengok cara dia bercakap tu. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suku para sahabat pun. Kalau Sayyidina Umar tu disebut Umar lah. Tambah imam-imam mazhab ni PI dia pun memang tak ada hormat. Pelik lah. Kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa dia punya akidah dia kat Allah Ta'ala dengan Rasulullah tak betul. Allah dia kata dua tak arah. Allah ada muka ada tangan. Apa lau agama dia orang ni? Dan mereka ni mengkufurkan orang yang membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mentakzim Nabi sallallahu alaihi wasallam dia kata kafir. Bahkan ayat yang zaman ni kita duk dengar apa dia? Ni duk selawat ni. Selawat kat Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih pada zikir dengan Allah Taala. Ni syirik. Betul. Ayat-ayat macam tu kita dengar ni. Satu dia orang tak suka puak-puak duk nasyid, duk berselawat, duk berqasidah tu. Dia fitnah macam-macam lah. Kan kadang-kadang dia duk selawat, duk buat macam ni. Macam-macam lah dia orang ni. Dia orang ni banyak puak yang tak suka ni. Buat je kata qasidah. Alustar berqasidah. Dia orang ni barang tu. Sabit dia tak perintah. Kalau perintah dia buah kapis ya. Awal ni. Pada mereka membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berselawat banyak-banyak pun dia kata syirik. Seperti dengan kesukaan malam yang diperanatkan dia, seperti malam Rasulullah dilahirkan, malam Maulid, dan baca qasidah Maulid. Ni dia kafir kan je. Pasal apa? Waktu Rasulullah tak ada, sampai kita belajar kan ada dalam bab-bab bila Rasulullah lahir ni nak menunjukkan rasa hormat dia, dia ada istilah panggil mahalul qiyam kan. Tempat untuk kita baca berjanji ni, berjanji baik selawat apa, pakat berdiri ramai-ramai. Siapa? Seolah-olah kita hadirkan rasa hati Rasulullah datang ni kan. Yang tu yang berjanji apa dia sebut marhaban, dia sebut marhaban ya marhaban macam-macam lagu lah duk bunyi kan. Ini marhaban tu duk rasa hadirkan, rasakan ta'zim dengan Rasulullah ni, seolah-olah rasa Rasulullah duk datang tu, rasa seolah-olah Rasulullah duk datang tu. Satu bangun. Ulama ajar ta'zimkan Nabi macam ni. Dia kata bangun ni syirik. La ilaha illallah.
Kalau belah petang ni memang kelahi lama dah. Zaman saya duduk ngaji dulu, dah bunyi lah. Dia mau kelahi sungguh. Masa tutup guru sana, oi, gocoh tu. Oh, berdebat. Oh, tapi lah, belah petang ni tuk guru anda. Memang bukan berani. Tu yang mana tuk guru yang handai-handai lawan Habib meninggal ni. Oh, memang seronok. Bersorak, ya ye. Pasal orang yang boleh hentam nema ni tak ada dah. Kitab memang banyak dan diberi ketika menyebutkan beranaknya dengan menjamu makanan. Waktu menyambut Maulid Rasul ni, buat jamu, buat maulid, itu istilah kita lah. Sebagaimana yang biasa dibuat oleh manusia-manusia. Cuba lihat pada muka 26 kitab Sawa'iq itu hingga akhirnya. Memang nak cerita nak tolak pahaman Wahabi memang dia kata apa majlis yang dibuat untuk mengagung, membesarkan, mentazimkan Nabi SAW, semua dikapir. Tengok dalam kitab 62 pendeknya dia akan sebut apa kaedah kita sebenarnya dengan Rasulullah ni, apa dia dia akan jawab satu-satu lah. Jadi antara banyak nasihat dia depan ni nanti, memang bab ni ialah pasal nak cerita masalah beragama. Kita nak beragama ni ikut siapa, berhati-hati. Zaman kita ni zaman fitnah besar, dan memang di hadapan kita fitnah besar ni siapa dia? Wahabi. Dari segi pahaman akidah dia, pahaman fiqah dia. Antara yang jadi masalah zaman kita lah ni, di atas kita punya maksud nak kata dunia ni sebagai tempat musafir, tempat bercucuk tanam, kena ada akidah kita betul, ada amalan kita. Habis-habis akidah kita pun dirosakkan, amalan pun dirosakkan. Siapa dia? Ni pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. InsyaAllah kita sambung nanti. Pendeknya persoalan mengenai membesarkan Nabi SAW, disuruhkan dia oleh Allah Ta'ala. Jadi dia akan sebut ni, apa Muhammad bin Wahab dan pahaman mereka duk kata apa, dia akan jawab. Sebut, dia jawab. Dia sebut, dia jawab. Sebut, dia jawab. Sebut, dia jawab. Memang antara nukilan kitab ni dia ambil daripada kitab As-Sawa'iq Uluhiyah ni. Pasal apa? Abang Muhammad bin Abdul Wahab cerita sendiri. Apa dia? Apa kepentingan pening lalat, mabuk ketungnya pahaman Muhammad bin Wahab ni yang menyebabkan jadi salah. Yang zaman ni ramai apa sebut ni penderuja yang teruja dengan dia, pengkagum dia yang begitu ramai tu. InsyaAllah kita bila kenal ni, kita jauhkan daripada pahaman-pahaman macam ni. Mudah-mudahan terpelihara iman kita, pelihara daripada amal kita. Dah lah kerdil sikit, bentot lah tu, lepas tu mai ni habis langsung kena samun. Auzubillah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Yang dikatakan tafsir ni pada fiqh ni maksudnya jangan hafal 400,000 hadis ni baru digelar faqih yang pandai fiqh. Sebenarnya sini macam faqih maksudnya yang baru boleh layak nama panggil. alim dalam kalau tak kata gitu, istilah pakih tu orang boleh kata kat dia. Selagi tak 400,000 hadis, tak boleh panggil pakih pun. Jadi kita ni apa? Sekeh, bukan pakih. Lekeh tu, bukan pakih. Lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada. برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين وسلم تسليما على جميع الانبياء والمرسلين الحمد لله. اللهم صل افضل الصلاه على اسر مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عنك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون
وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كما ذكرك الذاكرون وغفل عن